Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada teman-teman saya sekalian. Ini. Semasa membahaskan titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor di Dewan Negeri pada hari Jumaat lepas, Yang Berhormat Bukit Antarabangsa telah menyelar saya dengan kenyataan-kenyataan berbau membalas dendam dan mengandungi unsur jahat untuk mempersoalkan kredibiliti saya sebagai mantan ahli Exco Kerajaan Negeri Selangor dan Adun Gombak Setia. 3 perkara yang ditimbulkan oleh beliau. Pertama, pemberian kontrak kerja-kerja penyelenggaraan rutin jalan-jalan negeri yang diberi kepada kontraktor utama iaitu KPS HCM Sendian Berhad. Kedua, kos yang tinggi mengadakan upacara pelancaran padat pada tahun 2010. Dan ketiga, kerja-kerja pengubahsuaian pejabat Exco Hal Ehwal Islam Adat Melayu, Infrastruktur dan Kemudahan Awam. Mengenai perkara pertama, pada tahun 2009 dan 2010, proses melantik subkontraktor telah dibuat setelah diadakan perbincangan antara KPS SCM dan pejabat Exco berhubung dengan prestasi subkontraktor yang telah dilantik. Satu senarai cadangan telah dihantar kepada Pejabat Perbandaan Negeri Selangor untuk kelulusan Yang Berhormat Pegawai Kewangan Negeri. Kelulusan itu kemudiannya dipanjangkan kepada Pengarah JKR Selangor untuk mengeluarkan surat tawaran dengan talinan kepada KPS SCM. Untuk tahun 2010, JKR Negeri telah melantik 85 subkontraktor untuk menjalankan kerja-kerja di 9 daerah di Negeri Selangor. Bagi tahun 2011 dan 2012, pihak JKR Selangor telah memanggil tender terbuka seperti mana yang telah diarahkan oleh Pejabat Perbandaan Negeri Selangor. Walau bagaimanapun, pihak KPS SCM masih belum menerima nama-nama subkontraktor untuk menjalankan kerja-kerja rutin tersebut. Memandangkan kerja-kerja di tapak tidak boleh ditangguhkan, pihak KPS SCM telah menyambung kontrak mereka atas dasar bulan ke bulan. Pejabat Exco tidak menggunakan kuasa mutlak untuk pemilihan subkontraktor. Sebaliknya, sentiasa berunding dengan kontraktor utama KPS SCM yang kemudiannya senarai tersebut dihantar ke Pejabat Perbandaraan Negeri untuk kelulusan. Hanya Pejabat Perbandaraan Negeri Selangor sahaja yang berhak meluluskan senarai tersebut dan kemudiannya dipanjangkan kepada JKR Negeri untuk memutamatkan perlantikan. Sebagai Exco, saya dapati peraturan yang sedia ada telus walaupun tidak mengikuti norma-norma tender terbuka. Prestasi setiap kontraktor yang telah diberi kontrak sentiasa dipantau bagi memastikan mereka termasuk dalam kategori kontraktor cemerlang yang kerja-kerja mereka terus disambung dari tahun ke tahun. Perkara kedua, telah pun saya jawab berulang kali di Dewan Negeri. Ringkasnya, kos pelancaran padat yang telah diluluskan oleh mesyuarat Exco ialah sebanyak RM546,920. Selain daripada itu, pihak lembaga padat telah memutuskan untuk menggunakan peruntukan bajet tahunan yang asalnya diperuntukkan kepada Muzium Negeri bagi mengadakan program-program yang tertangguh yang telah dibajetkan bersempena dengan pelancaran padat. Sebab itu, jumlah peruntukan yang dicantumkan kelihatan agak besar. Apapun, setiap perbelanjaan telah mendapat kelulusan pihak Exco dan Kerajaan Negeri. Padat telah menyediakan laporan lengkap mengenai perkara ini dan telah pun dibawa ke Dewan Negeri dalam mesyuarat-mesyuarat sebelum ini. Perkara ketiga, juga telah pernah ditimbulkan oleh beberapa pemimpin UMNO negeri dan saya telah pun mengeluarkan kenyataan mengenainya. Ruang pejabat yang dimaksudkan telah mengalami pengubahsuaian untuk menampung pegawai dan kaki tangan pejabat saya sebagai Exco, termasuk semua pegawai dan kaki tangan skim mikrokredit Selangor, skim sel, keseluruhannya berjumlah 19 orang. Keseluruhannya, kerja-kerja pengubahsuaian itu amat sederhana dari segi kualiti, bahan-bahan dan mutu kerja yang dilaksanakan. Saya ingin menjemput Yang Berhormat Bukit Antarabangsa membuat sedikit penyiasatan untuk membuat perbandingan di antara pengubahsuaian pejabat saya itu dengan kerja-kerja pengubahsuaian mana-mana jabatan kerajaan negeri, termasuk anak syarikat dan badan-badan berkanun yang membuat kerja-kerja pengubahsuaian di sekitar jarak masa yang sama. Mengikut maklumat yang saya perolehi, kerja-kerja pengubahsuaian pejabat saya adalah jauh lebih rendah kosnya jika dibandingkan dengan kos pengubahsuaian pejabat Exco yang lain seperti YB Xavier dan YB Halimah. Seperkara lagi, lantikan kontraktor yang diberi kerja dan jumlah kos yang terlibat telah diluluskan oleh Pejabat Perbandaraan Negeri Selangor dan dipantau oleh unit pengurusan bangunan SUK. Saya telah menjawab perkara-perkara di atas, walaupun sebahagiannya telah disentuh beberapa kali dalam sidang Dewan yang lalu. Saya boleh memaafkan kealpaan Yang Berhormat Bukit Antarabangsa kerana menimbulkan semula perkara-perkara ini.
Tetapi sukar bagi saya untuk memaafkan Yang Berhormat tersebut disebabkan niat buruk yang tersembunyi mengapa perkara itu ditimbulkan semula. Tindakan Yang Berhormat Bukit Antarabangsa mempersoalkan kredibiliti saya di Dewan baru-baru ini adalah secara langsung mempertikai kredibiliti Kerajaan Pakatan Rakyat itu sendiri. Mungkin beliau sendiri meragui kepimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor dalam menerajui pentadbiran negeri Selangor. Maka sebab itulah beliau memilih untuk menyerang secara melulu bekas Exco Kerajaan Negeri Selangor dalam ucapan beliau tersebut. Oleh kerana saya telah bersedia untuk menjawab dan telah pun memberikan jawapan kepada tohmahan Yang Berhormat, sekarang giliran saya pula, Yang Berhormat Antarabangsa pula, untuk menjawab soalan saya bagi pihak rakyat negeri ini yang ingin tahu setelah bertahun-tahun tidak mendapat respon daripada Yang Berhormat mengenainya. Perkara-perkara tersebut ialah: 1. Sila jelaskan daripada mana sumber kewangan Yang Berhormat Bukit Antarabangsa dan isteri untuk membeli saham yang nilainya mencecah 2 juta pada tahun 1992 hingga 1994. Sedangkan ketika itu saya dipahamkan Yang Berhormat menerima gaji lebih kurang RM2,000 sebulan sahaja. Ini telah dilaporkan banyak dalam blog-blog, dalam media dan sebagainya. Yang kedua, sila nafikan laporan yang menyatakan bahawa pengerusi Yayasan Pembangunan India Malaysia, Saudara A.S.A. Vigneswaran, yang mendakwa bahawa Yang Berhormat dan isteri termasuk seorang ipar memiliki saham yang nilainya mencecah 8.5 juta di awal tahun 1990-an tersebut. Ini pun petikan-petikan daripada blog-blog dan petikan-petikan daripada akhbar dan sebagainya yang sudah pun menjadi pengetahuan umum. 3. Sila nafikan tuduhan adinda perempuan bongsu Yang Berhormat yang mengatakan bahawa Yang Berhormat sudah 8 bulan tidak menzarahi dan hampir terputus hubungan dengan ibu kandung sendiri yang kini berumur 78 tahun dan dilaporkan uzur. 4. Sila nafikan tuduhan yang dibuat dalam buku karangan Syed Hussein Alatas bertajuk Tuhan, Politik dan Seks yang diterbitkan pada tahun 2010 menyebut bahawa Yang Berhormat dikatakan mengetahui mengenai hubungan intim isteri Yang Berhormat dengan penasihat PKR merangkap ketua pembangkang. Perkara yang sama dibangkitkan oleh adik YB sendiri, Umi Hafilda, dalam sidang akhbar beliau yang beliau turut serta minggu lalu. 5. Sila sahut cabaran para bloggers yang meminta Yang Berhormat mengizinkan ujian DNA dijalankan ke atas anak Yang Berhormat yang bernama Farah Afifah ke klinik yang diiktiraf oleh kerajaan untuk menentukan kesahihan nasab biologinya. Saya timbulkan persoalan-persoalan ini kerana bagi saya Yang Berhormat tidak mempunyai local standard untuk berbicara soal credibility, integriti dan ketulusan. Banyak pihak yakin selagi Yang Berhormat tidak membersihkan diri dan keluarga terhadap tuduhan-tuduhan ini, selagi itulah mereka menasihatkan Yang Berhormat supaya menutup mulut sahaja. Lebih sesuai untuk Yang Berhormat mencermin muka sendiri sebelum menuduh orang lain. Bagi saya, tuduhan jahat yang dilakukan oleh Yang Berhormat itu mungkin juga akibat kerisauan yang dialami oleh Yang Berhormat dan rakan-rakan Pakatan Rakyat sendiri terhadap kejayaan siri jelajah politik saya atau roadshow sejak saya dipecat daripada PAS dan digugurkan sebagai ahli Exco negeri. Sambutan masyarakat terhadap siri jelajah saya adalah di luar jangkaan. Ini menunjukkan betapa masyarakat sudah mula muak dan sangsi dengan Pakatan Rakyat, terutamanya pimpinan PKR yang sentiasa terpalit dengan masalah keamanan dan moral yang serius, termasuk Yang Berhormat Bukit Antarabangsa sendiri. Apapun kesemua tuduhan jahat yang dilempar oleh Yang Berhormat Bukit Antarabangsa ke atas saya itu, tidak ada satu pun yang secara berfakta menyalahi mana-mana peraturan dan boleh disabitkan kesalahan di mana-mana mahkamah. Sehingga hari ini, alhamdulillah, saya bebas daripada sebarang bentuk kesalahan maupun siasatan daripada mana-mana pihak berkuasa. Sebaliknya, Yang Berhormat Bukit Antarabangsa sendiri masih berhadapan dengan siasatan SPRM dan pihak polis terhadap kesalahan yang beliau lakukan. Akhirnya, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor di atas kenyataan yang dibuat oleh beliau yang secara jelas mengesahkan betapa tuduhan yang dibuat oleh Yang Berhormat Bukit Antarabangsa adalah tidak berasas sama sekali dan seluruh tindakan saya ketika menjadi Exco adalah sebenarnya mengikut peraturan dan piawaian yang ditetapkan. Silakan. Saya tidak ada dendam peribadi dengan beliau, tak ada sebab pun saya ada mendendam. Kami kawan baik sejak daripada Amerika Syarikat dulu masa saya belajar dan sebagainya. Waktu beliau bertindak menjadi setiausaha sulit kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim pun kita seling bertemu dan sebagainya, membincangkan hal-hal
Bukan saja program-program Islam, tapi program-program yang melibatkan pembangunan negara pada keseluruhannya. Jadi tentang beliau pula terhadap saya, agaknya mungkin di akhir-akhir ini dalam roadshow saya, mungkin saya ada menyentuh beberapa perkara. Tapi yang saya ingat, kemungkinan malam tadi saja agaknya di kampung Nakhoda Kiri, saya ada menyentuh apa yang disebut dalam oleh Nala Karupan, Datuk Nala Karupan yang berhormat, dan juga oleh Umi Hafilda. Itu saya sentuh sikit dalam ucapan saya malam tadi. Tetapi secara peribadi, saya rasa dalam ceramah-ceramah saya, kalau saya lihat sejak dah 54 malam berturut-turut, rasa saya tidak banyak saya menyentuh soal YB Azmin. Tapi apapun, saya rasa soal ada masalah peribadi atau tidak ada masalah peribadi, saya merasakan mereka termasuk YB Azmin melihat saya sebagai threat. Threat kepada PKR, threat kepada Pakatan Rakyat, dan threat kepada mereka untuk meneruskan perjalanan ke Putrajaya. Kalau saudara lihat di Kota Baru, di Wakaf Cik Ye, di Pintu Geng, di Taman Guru, 20,000 orang. Ini disahkan bukan saja oleh orang yang membilang secara blok begitu, tetapi oleh penduduk tempatan yang sudah tinggal 35 tahun di kawasan itu, yang belum pernah menyaksikan seramai itu orang menghadiri mana-mana ceramah perdana. Kemudian kalau saya boleh ungkap ke belakang, di Batu Gajah misalnya, 15,000 orang. Yang 3 malam selepas itu, YB Ahli Parlimen Shah Alam bersama dengan seorang pimpinan wanita PKR bersyarah di tempat yang sama, dilaporkan kepada saya hanya 150 orang saja yang datang. Jadi maknanya 150 orang daripada 15,000, 1% saja yang datang. Inilah saya rasa yang menyebabkan barangkali mereka mencari jalan dalam minggu-minggu yang terakhir ini untuk menebas saya bermati-matian dalam Dewan Undangan Negeri. Tetapi saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar dalam jawapannya kepada soalan itu semasa merasmikan museum di Jugra itu, telah pun menerangkan kedudukan yang sebenarnya. Tidak ada benda yang fishy berlaku, tidak ada benda-benda yang above the board yang berlaku, dan tidak ada yang under the counter yang berlaku. Semuanya berlaku mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Datuk percaya Azmin sekarang menggunakan taktik satu peluru untuk jatuhkan dua musuh, masukkan jatuhkan Datuk dengan Tan Sri Khalid sendiri? Di Selangor ini, pergolakan yang melibatkan YB Azmin yang merupakan ketua PKR Negeri Selangor ini, yang dulunya disandang oleh Menteri Besar. Menteri Besar telah digugurkan menjadi ketua PKR, dilantik Azmin, dan dalam keadaan ketua PKR Selangor tidak memegang jawatan eksekutif itu, agaknya menimbulkan kesukaran sikit kepada YB Azmin untuk melaksanakan kerja-kerja PKR kerana dasar-dasar kerajaan negeri dipegang oleh Menteri Besar. Dipahamkan kepada kita, memang sudah ada tussle, sama ada benar atau tidak ini dipahamkan di antara kem Azmin. Dia ada kem ni, kem Azmin untuk menjatuhkan Menteri Besar dan sebagainya. Dan sehingga ini nampaknya Menteri Besar masih kukuh lagi, walaupun kita dapati beberapa juga gambaran-gambaran yang menunjukkan Menteri Besar pun dari segi pandangan rakyat didapati walaupun agaknya performance dari segi prestasinya mungkin baik, tetapi keseluruhan pandangan rakyat masih lagi rasanya bercampur-campur tentang performance Menteri Besar tersebut. Jadi yang kedua, saya merasakan oleh kerana juga yang dikatakan ini, banyak pihak-pihak yang mengatakan sedemikian, yang sebahagiannya boleh saya setujui, oleh kerana penasihat ekonomi negeri, iaitu orang kuat, memang orang yang sebelah kanan, sebelah kiri, depan belakang Azmin, iaitu Anwar Ibrahim sendiri, memegang ketua penasihat ekonomi. Jadi rasanya beliau lebih selesa kalau Azmin menjadi Menteri Besar. Lebih mudah dirunding, boleh mudah dia mengikut peraturan tunjuknya. Lebih mudah dia menggunakan sungut-sungutnya untuk menguasai negeri Selangor ini daripada menggunakan Tan Sri Menteri Besar sekarang ini. Saya dipahamkan Tan Sri Menteri Besar sekarang ini atas sifatnya sebagai orang profesional, dia tegak kepada prinsip-prinsipnya sendiri. Siapa pun
Mungkin dia angguk-angguk saja di depan, di belakangnya dia tidak mengambil tindakan apa-apa. Ini pun satu perkara yang selalu disebutkan, dikaitkan dan disampaikan kepada kita dan bukan merupakan perkara sulit lagi tentang hal yang sedemikian. Tapi soalan tadi sama ada baling satu batu mengenai dua burung ini, saya rasa kemungkinan itu adalah benar. Burung yang nak dibaling tu yang pertamanya mungkin meti besar. Burung yang kedua yang lebih kecil burung tu saya tak tahu, yang terbangnya pun lebih rendah ialah Hasan Ali. Tapi dalam apa pun saya merasakan rakyat faham. Kalau ini datang daripada Azmin atau datang daripada Anwar Ibrahim, saya rasa dia tidak banyak memberi kesan, bahkan templak nanti kepada mereka. Tapi kalau misalnya datang daripada orang-orang yang berwibawa, orang-orang yang dihormati masyarakat, mempunyai rekod perkhidmatan yang hebat, mempunyai moral, akhlak yang dapat dijadikan perbandingan, yang dapat dijadikan contoh, saya rasa itu mungkin kesannya berbeza. Tapi yang ini yang saya dengar daripada malam tadi di kampung Nakhoda Kiri, bila Azmin membangkitkan dalam ini, mereka hanya gelak ketawa saja. Gelak ketawa dengan sinis. Maksudnya, he has no rights, he has no local standard, dia tidak ada credibility, dia tidak ada keamanahan untuk menimbulkan perkara tersebut. Apalagi benda ini ditimbulkan di Dewan yang mulia, iaitu di Dewan Negeri. Jadi, lagipun saya nak sebutkan apa yang ditimbulkan oleh Azmin ialah benda yang dah lama, tahun 2010. Tahun 2010 dah dijawab banyak kali pun, dah diberikan fakta-faktanya pun, dah dilapor semula kepada kerajaan negeri, dah dilapor semula kepada Dewan Negeri, dan ketiga-tiga yang dibangkitkan itu sudah mendapat kelulusan Pegawai Wang Negeri. Pegawai Wang Negeri was and is the one who has got the final say dalam making approval tentang apa yang nak kita lakukan itu. Jadi maknanya saya nampaklah walaupun dia cuba menampar saya, cuba menohmah saya, cuba membentik saya, tetapi saya rasa kekuatan Menteri Besar untuk menyanggahnya itu, saya pun tidak ada kata lain lah melainkan ucapkan terima kasih kepada beliau. Dia quote Datuk punya Former 8 Abdul Rahman Talib. Dia kata Datuk punya Former 8 claim Datuk mula criticize state government apa semua sebab tak dapat jawatan Menteri Besar. Boleh komen pasal PAS ada 8 seat di Negeri Selangor, kan? DAP ada 13 seat di Negeri Selangor. PKR ada 14 seat di Negeri Selangor. Dalam model Negeri Selangor ni, 8 seat ni nak jadi Menteri Besar, saya sendiri pun tak mampu, tak sanggup. Oleh kerana kita tak ada credibility nak jadi Menteri Besar. Sebab seat kita 8 as opposed to 14 yang ada PKR. 8 as opposed to 13 which is not being held by DAP. Saya sendiri kalau orang tunjulkan kepada saya kata no. Sebab ialah kita ni, kita kecil kan. Tiba-tiba kita nak berikan satu tugas tanggungjawab yang begitu besar. Dan saya rasa kalau saya memegang jawatan itu pun, I'll be facing with a lot of problems. Problemnya ialah problem kita minority. Macam mana kita nak menguasai majority? You tahu macam mana Dewan Negeri, macam mana teman-teman yang muda-muda dalam DAP, dalam PKR, dalam PAS sendiri, how blatant they are, how serious they are in debating. Saya rasa saya tidak boleh bertahan lama kalaupun dilantik Menteri Besar. Tetapi faktanya ialah saya faham di mana saya. Saya faham kekuatan saya. Saya faham kelebihan saya. Pada masa yang sama, saya juga faham kelemahan-kelemahan saya, parti saya yang saya wakili pada satu masa dahulu. Jadi soal itu tak timbul. Yang menimbulkan soal itu saya rasa ahli Parlimen Shah Alam. Yang menimbulkan soal itu berkali-kali ganda ialah kuncu-kuncu ahli Parlimen Shah Alam. Orang lain tak timbulkan. Nek Aziz tak pernah timbulkan. Ustaz Hadi tak pernah timbulkan. Jadi kalau setakat ahli Parlimen Shah Alam ni saja, saya rasa saya tak perlu beri jawapan apa-apa lah. Kalau saya beri jawapan, jadi saya macam dia juga. Saya tidak macam dia. Kalau YB Azmin minta Datuk explain pasal perbelanjaan, exco lain pun kena explain lah. Memang semuanya. Bukan exco saja. Menteri Besar kena mengarahkan satu siasatan menyeluruh. Badan-badan berkanun, anak-anak syarikat, jabatan-jabatan kerajaan yang mengadakan renovation sejak kita mengambil kuasa tahun 2008 sampai sekarang ini dan buat perbandingan. Hasan Ali X, Xavier Y, Halimah Z. Kemudian tu ada X1 lagi tempat yang lain. Ada Y1 lagi tempat lain. Ada Z1 lagi tempat lain. Banding semua. And then saya nak tahu di mana point Hasan Ali punya. Tetapi apa pun, kalau kata saya sama dengan diorang,
saya ikut peraturan. Mungkin yang lain tak ikut peraturan. Tapi ini perkara-perkara begini saya mengharapkan, saya setuju sangat, saya setuju. Kalau misalnya kita nak ketelusan, tadi pun masa saya dalam Dewan, saya menanyakan soalan, MB menyebutkan lagi soal ketelusan dan ketelusan. Nanti soal ketelusan ni saya nak timbulkan satu lagi perkara selepas ini, soal ketelusan itu. Sama ada kita betul-betul menonjolkan ketelusan ataupun ketelusan ini hanya lip service saja, begitu saja. Tapi saya setuju dengan saudara supaya kajian menyeluruh. Bukan saja hal-hal yang berkaitan dengan ini, hal-hal yang lain juga untuk kita paparkan kepada masyarakat selama 2008 ini, betul-betulkah kita ni telus, betul-betulkah kita ni berintegriti, betul-betulkah kita beramanah dan sebagainya. Setakat saya sendiri tak ada laporan SPRM. Setakat saya sendiri tak ada laporan polis. Disahkan oleh Menteri Besar. Apa yang saya buat ini mengikut tata susila dan tata cara perbendaraan yang telah meluluskan. Exco telah meluluskan, kerajaan negeri telah meluluskan.